Ya, baik, kita bersama dengan Majdi, Dr. Haji Serbini. Assalamualaikum Majdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Fakrul dan juga Norintan. Selamat pagi Majdi. Semangat Majdi hari ini luar biasa sekali ya. Jadi Majdi tadi ada Fakrul bertanya mengenai dengan peluk panggang ini ya. Adakah di sana dihidangkan? Ya, kalau di daerah Tutong memang ada peluk panggang. Sekitar Pekan Tutong itu memang ada lah. Itu kedengaran baunya di sini. InsyaAllah mungkin kalau ada peluang untuk ketani ke Pekan Tutong. InsyaAllah nanti Majdi yang belanja kami makan. Okey. Jadi Majdi silakan dengan laporannya daripada daerah Tutong. Silakan. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada penonton. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami menerusi rancangan Rampai Pagi, dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang baik sekali, dan kita pun maklum sesi penggal kedua persoalan telah pun bermula kemarin. Dan untuk itu, mari kita saksikan bersama bahan rakaman mengenainya yang disediakan oleh rakan tugas kita Ernie Sofinah Mustafa di Pusat Tingkatan 6 Tutong. Mari kita saksikan bersama. Sejak 12 Mac yang lalu, sesi persekolahan ditiadakan akibat pandemik COVID-19 yang melanda di serata dunia, termasuk negara ini, dan cuti khas persekolahan sempena Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri. 2 Jun 2020, sesi pembelajaran di sekolah dimulakan secara berperingkat. Pada sebelumnya, guru-guru dan kaki tangan sekolah seluruh negara giat membuat persiapan dan persediaan seperti mengadakan pembersihan di dalam kelas dan seluruh persekitaran kawasan sekolah serta membuat garis pandu untuk pelajar semasa tiba di sekolah dan di dalam kelas. Begitu juga dengan Sekolah Pusat Tingkatan 6 Tutong. Persediaan telah dibuat beberapa hari sebelum persekolahan dibuka dan mengadakan latihan di pintu masuk utama bagi pemeriksaan suhu badan dan penggunaan hand sanitizer. Guru-guru dan kaki tangan sekolah juga dimestikan menggunakan scan QR code di bangunan pentadbiran sebelum memulakan tugas. Penggunaan bilik makmal, dewan kuliah, surau, kantin dan tandas dan tidak terkecuali bilik belajar dihadkan penggunaan dan jarak kedudukan. Penjarakan sosial dilakukan di dalam bilik darjah semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Penjarakan sosial fizikal dilakukan semasa di dalam bilik darjah, iaitu disusun mengikut kursi dan meja disusun semasa sesi pengajaran dan pembelajaran mengikut garis pandu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, iaitu sekurang-kurangnya 1 meter. Pemeriksaan kesihatan seperti memeriksa suhu panas, menyediakan hand sanitizer dan face mask seperti sekolah-sekolah yang lain. Sebelum pelajar-pelajar masuk ke dalam kelas, disediakan satu kawasan penurunan para pelajar dan disediakan papan tanda bagi laluan tempat penurunan para pelajar. Papan tanda dan poster penjarakan sosial fizikal, kekerapan penggunaan hand sanitizer dan memakai face mask disediakan. Dan juga disediakan tanda penjarakan sosial fizikal 1 meter sebelum membuat pemeriksaan kesihatan. Suhu badan pelajar terus dikesan apabila sahaja keluar dari kenderaan ibu bapa penjaga dan kenderaan bas atau van sebelum menuju ke meja pendaftaran kelas. Jika suhu badan melebihi 37.7 degree Celsius, diarahkan balik semula ke rumah. Banyak peraturan yang perlu diikuti oleh pelajar dan seruan kepada mereka untuk mengikuti segala arahan. Pihak pentadbiran mengeluarkan surat pemberitahuan kepada ibu bapa penjaga para pelajar-pelajar pusat tingkatan 6 Tutong
Perkara ditekankan di dalam surat pemberitahuan tersebut adalah seperti berikut, iaitu supaya penuntut menjawab Google Survey Form yang disediakan oleh pihak pusat untuk mengingati para pelajar jika mereka kurang sihat supaya tidak akan hadir ke sekolah. Jika mereka hadir ke sekolah, mereka sentiasa dinasihatkan untuk memakai mask, membawa hand sanitizer sendiri, sentiasa mengamalkan penjarakan sosial atau fizikal, membawa bakal makanan dan minuman dari rumah, membawa wang nilai RM1 sahaja, tidak disarankan membawa nilai wang yang tinggi seperti RM5 atau RM10 untuk mempercepatkan pembelian di kantin, dan bermacam-macam lagi mengikut kesesuaian pelajar-pelajaran pusat. Pengurusan kantin sekolah semasa wabak ini dan semasa pembukaan sekolah bermula adalah seperti berikut. Pihak pusat terdapat sebuah kantin yang beroperasi di pusat ini. Tanda penjarakan sosial fizikal adalah 1.5 meter disediakan. Terdapat 60 buah kerusi tempat duduk pada satu masa. Penjarakan sosial atau fizikal diutamakan di kawasan kantin. Bagi mengelakkan kesesakan di tempat kantin sekolah, pelajar dibenarkan membeli makanan dan minuman serta rehat di kantin semasa blok PS ataupun private study, iaitu 30 minit waktu dibenarkan untuk mereka pergi ke kantin untuk membeli makanan dan minuman. Pelajar diberikan menggunakan waktu 30 minit berkenaan untuk hanya sekadar membeli makanan dan minuman dan akan duduk di kantin menggunakan penjarakan sosial yang telah disediakan. Kerjasama diperlukan agar pengendali kantin menyediakan stesen penjualan makanan berhampiran kawasan duduk rehat pelajar, dan pelajar juga disarankan dan dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi penjarakan sosial dan fizikal. Seramai 152 orang pelajar sahaja dari tingkatan 6 atas memulakan sesi pembelajaran di sekolah waktu ini. Yang pertama, Alhamdulillah, saya rasa bersyukur kepada Ilahi dan juga Kerajaan Brunei kerana telah membuat yang terbaik untuk membasmi wabak COVID-19 ini, dan Alhamdulillah pada hari ini saya wakil dari PTET telah kembali ke sekolah. Walaupun tidak seperti biasa, tapi turut terasa gembira kerana telah menghadiri sekolah seperti biasa. Sebelum ini memang telah diumumkan dari awal seperti memakai mask, hand sanitizer dan juga cuci tangan, dan juga ibu bapa juga sentiasa memberi nasihat untuk menjaga kebersihan di rumah ataupun tempat awam. Alhamdulillah, as my first impression of going back to school, I think I feel very happy going back to school. It's been a very difficult time, 2 months staying at home, doing online learning. I have to adapt to a new style of learning. I think I need to share my happiness with every student in this country because not everyone can afford to do online learning. So I'm very grateful to our government for making this, for lifting the restrictions, for allowing us to experience face-to-face school. Saya ada masuk sebuah grup di Telegram yang dipanggil gov.bn official, di mana mereka akan memberikan update-update setiap hari mengenai COVID-19 ini. Contohnya macam ada kes baru ke, ada nada, dan kemudian diorang akan share juga segala tips-tips untuk mengelak dijangkiti, dan kemudian diorang ada juga memberi apa yang selamat dibuat dan apa yang tidak selamat. Itulah. Menggunakan kipas angin dengan jendela yang berbuka di dalam kelas juga adalah langkah yang diambil oleh pihak sekolah selain menyediakan keperluan penting yang lain. Semoga adanya kerjasama dari semua pihak, iaitu mematuhi garis pandu dan arahan-arahan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan
dapat melancarkan sesi pembelajaran di sekolah dengan selamat dari penyakit berbahaya ini dan pelajar dapat terus menimba ilmu di sekolah. Bersatu membendung penularan wabak COVID-19.